Baik, peristiwa memali wajarkah ianya ditulis semula dari perspektif sejarah, ya? Masuk dalam silibus, ya? Saya cuba nak kemukakan faktanya saja, ya? Ustaz Ibrahim Libya, latar belakangnya adalah dia tidak rela untuk ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Itu premisnya, ya? Sebab pada dia akta itu adalah akta yang kejam, zalim, tak nyatakan tuduhan ke atasnya, tak dibawa dia ke dalam mahkamah, tak ada hakim yang mengadili, dia tak diberi peluang melantik peguam, kalau jatuh hukum tak ada ruang membuat rayuan. Okey, itu faktanya. Dan dia adalah antara tokoh muda di Kedah ketika itu yang sangat ke depan dan popular di pentas-pentas ceramah penerangan dia. Latar belakang ketiga itu juga kita kena ingat perpecahan dalam UMNO berlaku di antara kem Dr. Mahathir, Tun Musa. Dr. Mahathir dalam penerbangan ke China, Tun Musa ialah Menteri Dalam Negeri dan membuat serangan ke atas kampung Memali. Okey. Hal ini hanya diketahui apabila berlaku pemilihan UMNO, tim A lawan tim B, di mana kempen-kempen terbuka daripada kem Dr. Mahathir menyebut, saya tidak tahu menau tentang perkara ini. Serangan ke atas Memali bertujuan menyusahkan kedudukan saya sebagai Perdana Menteri. Ini adalah tema kempen pada ketika itu bagi menjawab. Di dada-dada media, siapa Ibrahim dia? Dia adalah penjenayah yang dicari-cari oleh pihak keselamatan. Sedangkan dia adalah seorang pendakwah, pernah kerja dengan pusat Islam, balik mengajar di kampung. Itu cerita dia. Lalu, apabila diserang, maka disebut penjenayah, penderhaka, burah. Lalu pas waktu itu membuat penjelasan, doa la burah, pendakwah bukan penderhaka. Mengukuhkan hujah PAS ketika itu ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah berkenan mencemar duli menziarahi makam almarhum Ustaz Ibrahim di Parit Panjang. Mana mungkin seorang tuanku ketua agama di sebuah negeri sanggup menziarahi kubur penderhaka kalau benar dakwaannya? Ya, tentulah tak mungkin, tak munasabah sama sekali. Tapi siapa yang bertanggungjawab mempengaruhi dan memporak-porandakan, mengelirukan pemikiran rakyat pada ketika itu? Wajarkah ia ini diperbetulkan semula? Ya, itu dia. Jadi episod itu di situ dulu. Saya memberi komen pada saudara saya di rapat yang memberikan perspektif yang paling saya setujui, bahawa dalam perjalanan menuntut kemerdekaan ada faksi-faksi yang punya saham yang tersendiri, golongan ulama yang menghidupkan institusi pondok sehingga pondok itu sendiri menjadi institusi yang mengembangkan faham menentang penjajahan yang bersumberkan kepada agama. Yang kedua ialah apa yang disebut sebagai golongan nasionalis yang ada sumbangannya, saya akui. Tesis PhD Profesor Ramlah menceritakan tentang sumbangan On Jaafar dan tokoh-tokoh sezamannya itu tak ada siapa beza pendapat. Pada masa yang sama, sumbangan golongan nasionalis yang berteraskan agama ini juga, ya, Dr. Burhanuddin dan angkatannya juga ada peranan. Cuma dalam penampilan sejarah sekarang, penulisannya atau pentafsiran sekarang ini, yang mendominasi penulisan sejarah sekarang ialah yang di hujung tu, yang bawa baton terakhir. Itu saja. Ya, kita tak nafikan ada di sana sini diselit, tetapi dominasi sejarah itu adalah yang di hujung. Itu saja. Makanya saya percaya atas semangat inilah saya secara pribadi hargai usaha Sinar Harian kerana mengambil peluang seumpama ini bagi menghidupkan wacana segar seperti ini. Saya sangat hargainya dan kita berpeluang menyampaikan dengan baik, ya. Dan Man Indra, yang terakhir reaksi saya kepada Baharum Shah, diperkenal, katanya adik Man Indra. Saya pun nama Mak Indra secara jujur, bro. Saya terbaca ketika polemik ini timbul. Jadi sumber rujukan saya pengukir sejarah Johor lah. Kata pengantar Datuk Ghani Osman. Dia siapa? Ketua UMNO Johor. Dan dalam itu 5 muka surat. Tak disebut pula Mak Indra ni komunis dan jahat. Nah. Jadi pengukir nama Johor, kalau komunis ni ada tokoh komunis, Mak Indra boleh. Kalau begitulah konotasinya. Tapi dia anggap sebagai pengukir dalam sejarah Johor. Ya. Lalu tentulah terasa hati. Baik itu pada saya, kalau perawi kita nak ambil sejarah ni kerana keluarga dia masih ada. Maka saya syorkan pengkaji sejarah dekati keluarganya dengan perasaan terbuka. Ya.
tidak salah. Tak ada hinanya kita. Kalau kembali semula kepada pangkalnya, ketika pengkaji menjalankan disiplin pendidikan mereka, waruh dia masih ada. Ya, ya, daripada itu yang saya bagi analogi pak yang anak buah dalam truk tadi tu, dalam apa nama coach kereta api tu. Ya, kalau tak tahu yang mak dia baru mati, pak ni apalah tak pandai jaga anak, buah bukan main. Ya, rupanya pak dia baru kehilangan isteri. Kalau itu maklumat tambahan kita dapat, oh barulah kita boleh appreciate bahawa bapak ni tengah pening, maka anak buah dia tak ada nak tengok. Itu yang saya bagi analogi awal. Nah, jadi begitulah. Saya oleh kerana yang akhir, saya agak terima kasih. Saya minta maaf lebih kurang Prof. Kasak bahasa tu cara orang politik. Ya, cara orang Kedah Prof. Cara orang Kedah. Kalau orang Kedah saya cakap macam tu kira halus dah. Dah. Kalau halus cara orang Kedah tapi kasak cara orang sini, saya minta maaf. Ya. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat peluang macam ni kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Silakan Prof Datuk. Terima kasih kepada